Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini episod yang kedua. Okey, untuk yang baru masuk hari ini, Maida akan ulang sedikit. Sebelum Maida buat latihan tu, Maida akan ulang nota-nota yang penting untuk pelajar dapat. Okey, iaitu yang supaya pelajar yang baru masuk tidak tertinggal. Sebab saya tengok hari ini memang ramai yang join. Saya pun terkejut juga totalnya jadi 500 lebih. Walaupun dia tak aktif semasa Google Google Meet, tapi video tu ditengok kemudian lah. Sebab kita belajar asas ADMET dahulu, tapi kita buat terus kepada soalan parsial. Untuk kertas 2, Madam tak bincang detail lagi. Kita bagi peluang untuk pelajar minat dulu ADMET. Ya, setengah pelajar dia ambil ADMET tingkatan 4, lepas tu dia drop sebab dia sayang result dia. Okey, untuk kalau awak nak tahu petua dia, sebenarnya siapa yang ambil ADMET, lulus ke tak lulus, dia sangat penting bila dia sambung degree nanti. Bila degree dia dah pernah dengar benda tu, jadi profesor dekat U dia takkan terang daripada basic. Jadi siapa yang tiba-tiba baru ambil, dia akan terkejut lah. Kemudian Madam baru WhatsApp dengan pelajar Madam, dia jurusan perakaunan dan Madam terkejut dia jadi engineer. Pelajar akaun jadi engineer. Asalnya dia adalah pelajar perakaunan dan result masa dia matrik pun tak berapa okey. So dia dapat kos lelong. Kos lelong itu adalah engineering. Tapi bila dia dah pernah belajar kan, jadi bila masuk U dia jadi mudah walaupun bukan bidang dia. So sekarang ni dia kerja dekat Dell, company Dell dekat Pulau Pinang sebagai software engineer. Dulu kalau kita dengar pelajar perakaunan mesti nak jadi accountant. Sekarang ni dunia kita dah lain sikit. Okay, so kena ada juga basic. So jangan drop, biarlah ADMET dapat apa pun tak apa. Jangan drop. Okay, kenangan tu penting. Kalau result kita cantik, kita tak ada ilmu, tak okey juga. Sebab result SPM kita nak tengok masa nak isi, nak sama belajar dengan kerja. Lepas tu tak ada orang nak tengok dah. Okay, tak ada orang nak tengok dah awak straight A ke, awak tak straight A ke, CJ cantik ke tak cantik, tak ada orang tahu dah. So kalau media sekarang menjadi pensyarah pakar matematik perakaunan, tak ada dah orang tengok result SPM saya, tak ada dah. Walaupun sebenarnya result SPM saya tak strong pun sebenarnya. Result degree saya pun tak strong, tapi bila kita dah kerja, bila kita kata kita nak buat kelas ADMET, orang sanggup bayar mahal. Okay, orang sanggup bayar mahal. Tetapi itu bukan saya lah, saya memang nak guna pendekatan, saya nak cari pahala lebih lah. Duit saya tak apalah, duit saya bukan nak kaya sangat pun, nak biasa-biasa saja. Okay, so Madam tengok di situ, okay, pelajarnya dah mula masuk. Okay, Madam nak sambung episod yang kedua, tetapi sebelum Madam terang, Madam ulang balik apa yang kita belajar semalam. Kita boleh tulis persamaan garis lurus dalam bentuk X. Okay, X per dengan nilai A, kemudian tambah dengan nilai Y per dengan nilai B, dan syarat kat sini mesti nombor 1. Apakah maksud A? A bermaksud pintasan paksi X, manakala B bermaksud pintasan paksi Y. Okey, jadi kita bolehlah menjawab soalan tahun 2012 dengan tenang. Yang pertama, Madam ada nilai pintasan paksi X. Dekat sini, pintasnya dekat 10.
dan nilai yang diberi adalah 5H. Jadi dari situ madam boleh cari nilai H bersamaan dengan 10 bahagi dengan 5. Jadi terus dapat jawapan yang pertama, nilai H bersamaan dengan 2. Selesai soalan 14A. Tapi dengan syarat benda ni kita kena tahulah. Okay, benda ni kena tahu. Baru mudah. Okey, seterusnya, Meda ada satu lagi nilai iaitu Y per dengan 2K di mana nilai 2K adalah pintasan pada paksi Y. Dan di situ nilai pintasannya adalah negatif 8. Jadi soalan minta kita cari nilai K. K sama dengan negatif 8 bahagi dengan 2. Maka dapatlah nilai K bersamaan dengan negatif 4. Mudah saja untuk ambil 2 markah. Okey, kalau ada soalan silakan. Kalau tak ada, Med akan pergi kepada soalan seterusnya. Kalau pelajar tak nak salin, tak apa sebab Madam dah bagi jawapan ni dalam WhatsApp group. Okay, jawapan. Cuma tulisan Madam hari ni sebab nak cepat lewat sangat study tadi, agak comot sedikit. Okay, so tapi masih boleh baca. Okay, kita pergi kepada soalan 2013. Okay, 2013. Okay, dia bagi dekat sini, Meda ada, yang pertama Meda ada pintasan paksi pintasan paksi X warna biru. Meda ada pintasan paksi Y warna kuning. Kemudian dia bagi dekat sini, okay, dia bagi satu nilai dinamakan M untuk mewakili titik tengah. Semalam Meda ada tunjuk satu cara menggunakan rajah. Okey. So kalau kita garis nilai di sini, separuh daripada 2, nilai di sini 1. Kemudian separuh daripada 4, nilai di sini 2. Sebenarnya dengan menggunakan gambar rajah, Meda dah dapat dah titik tengah M ialah 1, 2. Kita boleh dapat daripada gambar rajah. Sebenarnya. Okey. So, Meda dah dapat titik A, jawapan A, titik M bersamaan dengan 1, 2. Cuma di pihak pelajar, dia terikat dengan cikgunya. Cikgunya kata tak ada jalan kerja, tak ada markah. Sebenarnya ni dah jalan kerja, cuma pelajar tak yakin. Pelajar tak yakin. So, tugas madam untuk meyakinkan pelajar lah. Okey, untuk yang tidak yakin, dia nampak kaedah madam ni tidak ada jalan kerja. Sebenarnya ada jalan kerja. Okey, so yang tidak yakin, dia kena buat jalan kerja. Okey, tak apa, kita ikut cikgu kita. So, yang pertama kita ada titik yang pertama A, 0, 4. Kemudian titik yang hujung sini, titik B, 2, 0. Nilai M duduk di tengah-tengah. Namanya ialah midpoint. Jadi kita nak mencari nilai X dan juga Y. Jawapan bocor dah ada, cuma nak cari jalan kerja saja. Bila dia bahagikan tengah-tengah, maksudnya nisbahnya adalah 1, nisbah 1. Okey, 1, nisbah 1. Okey. Katakan madam nak menggunakan rumus. Okey, rumusnya berada di sini. Ini dia rumus dia. Rumus pembahagi tembereng garis. Tu rumus ada. Cuma madam dah terbiasa tidak merujuk rumus, terbiasa. So sekarang katakan madam nak cari nilai X sama dengan yang pertama madam ambil nombor 1 ni, madam cross ke sana. Bila kita cerita tentang X, kita akan membaca nilai X. Dan madam akan darab dengan 1. 1 darab dengan 0 tambah dengan
Meda ambil nombor ni pula darab dengan yang sana, tapi kita sedang mendarab dengan X. So, Meda ada 1 darab dengan 2 bahagi dengan 1 tambah 1. Okey, 1 tambah 1 yang ini. So, dapatlah di sini 2. Jadi, nilai X kita 2 bahagi 2. Nilai X kita adalah 1 seperti mana yang kita dapat tadi. Okey, sekarang Meda nak cari nilai Y. Rumus memang dia tulis macam ni, tapi Meda nak selesai satu-satu. Yang ini Meda buat X dulu tadi. Sekejap lagi Meda nak buat untuk Y pula. Meda buat satu-satu. Okey, untuk dapatkan nilai Y sama dengan, masih lagi garisan merah tu, cuma kali ni kita nak tengok nilai Y. So, kita akan dapat 1 darab 4 tambah dengan 1 darab 0. Sebab Meda tengok nilai Y. Bahagi dengan 2 sama dengan 4 bahagi 2 sama dengan 2. Jadi titik tengah midpoint kita, koordinatnya ialah 1, 2. Panjanglah sikit jalan kerjanya kalau kita tak nak guna gambar rajah. Okey, panjang sedikit. Okey, tapi dapat juga. Okey, kita tengoklah cikgu kita nak guna yang mana, kita follow. Okey, selesai di situ. Sekarang, lepas dah selesai yang ini, Meda cuba padam gambar rajah. Okey, dia kata dia nak persamaan garis lurus ada perkataan serenjang garis AB melalui titik M. Maka, Meda kena buat satu garisan di situ. Contohnya, Meda buat warna hijau. Okey. Serenjang maksudnya di sini adalah 90 darjah. Jadi, bila nak cari persamaan, Meda ada Y sama dengan MX tambah dengan C. Di mana koordinat M kita adalah 1, 2. Tadi kita dah kira. Okey. So sekarang ni nombor 1 ni adalah nilai X. Okey. Nombor 2 ni adalah nilai Y. Okey. So sekarang ni Madam boleh cari maklumat lain, iaitu Madam boleh cari maklumat kecerunan. Sebab kita nak cari benda ni. Kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi kita tengok pada titik yang kita ada. Okay, kita tengok titik yang kita ada. Yang pertama titik dia, Madam nak buat titik dulu. Titik dia dulu. Okey. So titik yang pertama A tadi ialah 0, 4. Titik yang kedua B 2, 0. Jadi Madam boleh mencari nilai M sama dengan 0 tolak 4 per dengan 2 tolak 0. Madam dapat negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Okey. Nilai yang Madam cari adalah garisan yang berwarna hitam. Okey, garisan berwarna hitam mempunyai kecerunan M1. Manakala yang warna hijau adalah M2. Okey. Kita akan menggunakan nota di sini. Okey, nota di sini. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. So, Madam akan guna rumus itu. Okey, so kita pergi kepada yang tadi. Madam sambung lagi. Ni M1, M1. Jadi, M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Maka nilai kecerunan yang kedua adalah negatif 1 per dengan negatif 2
sama dengan per 2. Okey. So, Meda cuba masukkan dalam persamaan kita. Okey, kita ada persamaan Y sama dengan M setengah baru dapat X tambah dengan C. Kita ada satu lagi masalah, iaitu nilai C tidak kita cari lagi, warna purple. Okey, so tak apa. Meda akan gantikan nilai Y dengan nilai X. Nilai Y tadi ialah 2. Macam mana nak tahu kat sini? Sama dengan setengah nilai X tadi yang warna kuning tu. 1 tambah dengan C. 2 sama dengan setengah tambah C. C sama dengan 2 tolak setengah. Okey, yang mana yang tak boleh congak, tekan je kalkulator. Okey, 2 tolak setengah. So, awak dapat jawapannya ialah 3/2. Jadi, daripada sini tadi yang masih tidak ada nilai C, akhirnya Y sama dengan X/2 tambah C 3/2. Kalau ikutkan madam, ini adalah jawapan akhir. Tapi ada setengah cikgu dia tak suka pecahan. Jadi, dihilangkan per 2 yang di bawah. Dihilangkan dengan mendarab semua sebutan dengan 2. Kesannya akan dapat 2Y sama dengan X tambah 3. Pun jawapan ataupun pelajar nak buat lagi 2Y tolak X tolak 3 sama dengan 0. Pun jawapan. Okey, terpulang kepada cikgu masing-masing nak jawapan dalam bentuk apa. Alright, Meda buka soalan. Kita dah bincang 2 soalan. Ada mana-mana yang boleh Meda bantu, silakan. Boleh tanya, tak ada masalah. Okey, kalau boleh kita teruskan lagi. Okey, kita pergi kepada soalan 2013. Soalan bentuk lain sedikit. Okey, 2013 lain sedikit. Okey, so yang pertama, kita baca dahulu soalan. Dia tak sama dah dengan yang sebelum ni. Dia bagi titik B 50. Ada satu titik rahsia bergerak dengan keadaan jarak PB adalah 3. Lepas tu dia suruh kita cari persamaan locus bagi P. Okey, so kita tengok nota kita. Saya boleh bawa nota ni ke bawah sekejap. Saya bawa ni. Nota saya memang dah copy tadi. Supaya tak jauh sangat saya pergi ke atas tu. Oh, dah jauh dah. Okey, atas sikit. Sana. Esok tak ada paper kan? Tinggal 2 paper lagi. Yang pelajar sains ada 2 paper lagi. Lepas tu Merdeka. Okey. So, untuk soalan 2013, nombor 14, kita nak guna rumus mana? Okey, rumus ini dalam peta konsep dia cuma bagi, saya dah bagi tahu rumus ini diberi dan rumus ini diberi. Yang ini tak diberi, yang ini tidak diberi, nak kena buat banyak latihan dan kena hafal lah sedikit. Okey, dalam Mac model mungkin ada. Okey, untuk locus, locus, sekejap. Oh, terbesar pula tadi. Mana dia pergi? Oh. Sana, mana dia pergi? Okey, untuk locus, ni dia. Saya besarkan sebab dia kecil. Okey, untuk persamaan locus, jarak yang diberi oleh soalan tadi yang ini. Sebab dia ada 3 rumus tu. Okey, rumus pertama, kedua, ketiga, dan rumus ini tidak diberi masa exam. So, awak tengok dia kat situ, dia bagi jarak tetap. Okey, punca bla bla sama dengan D.
Jadi soalan kita sekarang ni, kita akan menggunakan rumus tersebut. Okey, menurut rumus punca, dia ada cerita tentang beza ataupun panjang paksi nilai X tambah dengan panjang nilai Y kuasa 2 sama dengan nilai yang diberi oleh soalan. Kalau kita tengok sekali imbas, dia seperti teorem Pythagoras. Okey, so madam nak tengok nilai X dahulu. Nilai X, madam buat warna pink di sini, ni dia, 5. Dengan satu lagi, X. So madam boleh buat X tolak dengan 5. Okey, nilai Y pula, madam buat warna hijau. Y dengan kosong. Y tolak kosong. Sama dengan 3. Itu je yang dimaksudkan oleh rumus yang ini. Mencari, bila kita tolak tu sebenarnya kita mencari jarak ataupun panjang pada paksi X dan juga panjang pada paksi Y. Seperti mana kita mengira teorem Pythagoras. Contohnya di sini 3, di sini 4. Dekat sini adalah punca panjang paksi X 3 dan kita kuasa 2. Panjang paksi Y 4 dan kita kuasa 2. Ya, ini contoh nilai yang dah ada. Tapi yang kita tadi nilai tak ada. Jadi terpaksalah kita bermain dengan rumus. Okey, sampai sini. Sekejap, dia hang sedikit. Okey, sebab saya besarkan dia tinggi sangat zoom dia tu. Okey, so yang pertama dalam tajuk cert yang kita lompat tu, di sini adalah cert. Madam boleh bawa dia ke sebelah kanan. So dia akan menjadi 3 kuasa 2 iaitu 9. So nombor yang ini bila madam kembangkan, tinggal lagi, madam tak kembang dulu. Madam tulis X tolak 5 kuasa 2. X tolak 5 tambah dengan Y kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2. So bila madam buang square root tu jadi gitu. Kemudian madam kembangkan yang ini. Okay, kembangkan step by step. Yang tak boleh slow and steady. X square. Okay, tolak 5X. Tolak 5X. Tambah 25 tambah Y kuasa 2 tolak 9 sama dengan 0. Okey, so sekarang kita nak ringkaskan supaya dia menjadi persamaan lokus. Lokus ni bulatan lah. So madam buat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2, selesai dah kuasa tertinggi. Tolak dengan 10X. Kemudian kalau tidak confident tekan kalkulator, 25 tolak 9 dapatlah positif 16 sama dengan 0. Ini adalah persamaan lokus. Sebenarnya dia membentuk bulatan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 10X tambah 16. Alright, kita buka kepada soalan. Kalau ada silakan. Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita teruskan kepada soalan satu lagi. Okey. Tahun 2014. So yang ini pun mungkin kita akan bincang sebanyak 3 episod. Esok walaupun Selasa, saya ingat saya tak rehat lah besok. Sebab saya memang cuti, siang hari saya tak kerja pun. So malam besok saya tak ada kelas dengan student saya lah. Sebab student bercuti. So esok saya buat kelas. Ke you nak rehat? Kelas. Kelas Dan minggu depan pun saya tak jadi ke Kuala Lumpur sebab bos saya kata bulan Mei. Bulan Mei dia dah tunda tarikh. Lega saya. Banyak benda yang boleh buat kalau tak pergi kursus. Kalau kursus minggu tu, otak saya berfikir siang dan malam tahu kalau kursus. Okey, so kita pergi, ada masa lagi, banyak lagi.
Okey, untuk soalan ni dia kembali kepada mula-mula Meda terang tadi. 5 ni bermaksud pintasan pada paksi X. 7 pula bermaksud pintas pada paksi Y. Itu perkara pertama. Tapi nak buat benda-benda tu semua, kena yakin nilai kat sini wajib 1. Okey, lepas tu soalan tanya, mudahnya soalan sini awak ni. Nyatakan pintasan Y bagi PQ. Allah, dapat dah jawapan. So, pintasan Y ialah 7. Dapat selalu, 1 markah. Kemudian dia suruh cari koordinat B.1 lagi ni, patut dia tak bagi koordinat. Dan dengan keadaan BP adalah 2 kali ganda PA. Okey, kalau awak tengok di sini warna hijau ni sekali ganda. Tetapi untuk pergi pada P dengan B, dia kena 2 kali ganda warna ini. So, Meda contohnya, Meda buat warna kuning dan hijau. Tukar warna lah. Warna pink. Ni, 2 kali ganda. Itu maksud dia. Tetapi lukisan gambar rajah tidak diterima dalam penyelesaian. So, Meda padam dahulu. Meda cuma nak bagi tahu dalam keadaan dia menegak. Kalau pelajar tak boleh, pelajar boleh buat dalam keadaan dia mendata. Okay, pelajar tak boleh, dia buat dalam keadaan mendata. Cuma saya kena alihkan ni sikit. Kalau tak dia mengganggu minda awak nanti. Okay, so saya bawa pembaris ni. 0 darjah. Okay. Kemudian saya ada titik A, memang garisan ini sending, tapi kita tak bolehlah tengok sending tu, nanti pening. So titik A kita buat dalam keadaan tegak, 3, -4, ni horizontal. Kemudian kita ada titik P di sini, P adalah 5, 0. Kemudian yang ini, dia kata 2 kali ganda. Mungkin di sini baru sekali ganda. Meda kena 2 kali ganda. Panjang sedikit di sini. Ini adalah titik B yang soalan suruh kita cari X dan Y-nya. Okey, kemudian dia kata 2 kali ganda. Bermaksud nisbah di sini 1, nisbah di sini adalah 2. Okey, itu dia. Okey, kalau yang nak tahu tu, jarak BP adalah 2 kali ganda PA. Sebab itu nilai di sini Madam buat 2 dan nilai di sini 1. Okey, tengok betul-betul Kita alihkan sedikit. Okey, Madam nak jawapan dah ada di tengah-tengah tu jawapan. Okey, Madam tengok nilai X dahulu. Nilai X di situ adalah 5. Okey, Madam tengok nilai X di sini. 5 sama dengan, kita ambil nombor 2 ni, kita cross ke sana, tapi masa ni kita tengok X dulu. So, saya dapat 2 darab 3 tambah. Saya ambil ni, saya cross dengan X dahulu. 1 darab X, X. Per dengan, saya ambil nilai ni, saya tambah dengan nilai ni jadi 3. Okey, so kita cross, yang ini 2, kita cross. Awak akan dapat 15 sama dengan 6 tambah dengan X. X sama dengan, kalau tak pasti tekan kalkulator, 15 tolak 6. Awak akan dapat nilai X adalah 9. Okey. Kita ulang yang sama kali ni untuk Y pula. Okey, untuk Y pula. Okey, nilai Y di sini ialah 0. 0 sama dengan, okey, 2 tadi kita baca, tengok nilai X, kali ni tengok nilai Y pula.
So kita akan dapat 2 darab negatif 4. Okey, yang warna hijau tadi, yang warna hijau tadi satu ni cross, tadi tengok nilai X, sekarang ni tengok nilai ni pula. Tambah dengan Y per dengan 3. Tapi sekarang ni kosong darab 3 ni dapat kosong. Sama dengan negatif 8 tambah dengan Y. Y sama dengan 8. Jadi bila soalan tanya apakah koordinat B, kita kena isi dulu nilai X iaitu 9, baru isi nilai Y iaitu 8. Jadi koordinat titik B ialah 9, 8. Itu dia soalan 2014. Okey, soalan yang kita dah bincang, A mudah sahaja. So yang kedua kita bincang koordinat B. Pun dah siap. Okey. Meda buka kepada soalan. Silakan. Tak ada. Tak ada. Okey. So saya pergi kepada satu soalan last. Sebelum besok kita sambung episod ketiga supaya tak banyak sangat. Okey. Dia guna perkataan selari. Okey. Selari. Meda dah terang kalau selari, kalau dua garisan selari, biasanya dia ada anak panah begitu. Kalau kecurunan dekat sini negatif 3, kecurunan di sini juga negatif 3. Itu selari. Jadi bila kita tengok garisan ini, Y sama dengan negatif 3X tambah dengan 8, kita kena bayangkan Y sama dengan MX tambah dengan C, di mana nilai kecerunan adalah negatif 3. Kemudian ada satu lagi garis lurus iaitu Y sama dengan K tambah 2X tambah dengan 7, di mana bila kita bandingkan Y sama dengan MX tambah dengan C, jadi kesimpulan kita ialah nilai M adalah K tambah dengan 2. Ada perkataan selari menunjukkan nilai tadi M sama dengan negatif 3 dan kita ambil nilai ni ganti dekat M negatif 3 sama dengan K tambah 2. K sama dengan negatif 3 negatif 2. Akhirnya dapat K sama dengan negatif 5. Okey. So selesai soalan 2014 nombor 13. Okey, Meda buka kepada soalan, silakan. Pendeklah pula jalan kerjanya. Boleh ke? Boleh. Boleh. Sebab saya rasa saya dah ajar santai-santai. Dia tidak terlalu tinggi dan dia tidaklah terlalu rendah. Okey. So besok kita akan pergi lagi soalan 2015 ni. Kan ada saya tertinggal. 2013. Okey. So esok tinggal lagi 1, 2, 3. 2. Esok ada 3 soalan lagi. Kemungkinan saya mungkin akan cari soalan kertas 2 sikit lah untuk besok. Alright. Ada soalan sila tanya. Kalau tak ada, kita dismiss dahulu. Kita jumpa besok. Esok tak jadi cuti. Esok tak jadi cuti. Tapi untuk yang ambil paper kimia, boleh start study kimia besok lah. Cuma kalau ulang kaji MMAT pun cuma 30 minit je dengan saya. Sekejap. Okay, supaya benda tu kita buat hari-hari tapi tidak heavy. Sekejap je lah. Maksudnya kalau you makan pukul 7 tu, kalau kita bagi nasi turun kat perut, sambil-sambil tu kita study 30 minit saja. Dia jadi lambat ni sebab saya bagi ceramah sikit-sikit tu kan. Tu yang jadi drag sikit. Okey, kalau tak ada soalan, itu saja untuk malam ni. Jumpa lagi malam besok. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih, Madam.
Okey, Terima kasih, sama-sama. Madam.